Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dimuliakan para jamaah, para habaib, ahli zuriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pecinta ilmu dan pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah malam ini kita sambung bicara ilmu dan kita sambung pada pembacaan kitab hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan apa yang kita baca pada malam ini adalah sambungan daripada malam semalam. Orang Terengganu kata malam kemarin. Waalaikumsalam kepada siapa yang memberi salam kepada Ustaz. Moga-moga antum semua mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah diharap semua dapat mendengar dengan baik, dan selamat datang semua, sama ada yang jauh ataupun yang dekat. Selamat datang daripada Al-Ustaz Kedah, selamat datang daripada Singapura, dan selamat datang daripada sesiapa kepada siapa di mana saja berada, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita sambung sedikit sambungan yang kemarin itu. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Fil waqtil ladzi yuridu la fi waqtil ladzi turidu. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari masih lagi berkaitan tentang doa. Fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Pada muka surat 6. Maka dikatakan bahawa pada waktu yang dikehendaki Allah, dikehendakinya tiada pada waktu yang engkau kehendaki, yakni yang dikehendaki oleh Allah Taala. Selamat datang daripada Muar, selamat datang daripada Pahang, dan insya-Allah moga semua berada dalam kebaikan. Kita disuruh berdoa. Selamat datang daripada Petaling Jaya. Kita disuruh berdoa kepada Allah Ta'ala, dan kita sebenarnya apabila kita berdoa kepada Allah, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas pemberiannya. Maka bila mana kita berdoa, selepas pada berdoa kita sudah tidak ada pilihan kecuali menyerah kepada Allah Ta'ala. Selamat datang daripada Miri, Sarawak, dan juga selamat datang daripada Melaka. Baik, kita sambung. Apabila kita berdoa kepada Allah, kita kena menyerahkan sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang bilakah akan kabulkan ataupun maknanya kita menerima apa yang Allah memberi kepada kita. Daripada Johor Bahru, selamat datang. Jadi dikatakan bahawa apabila sahaja kita ini daripada Kuantan, apabila sahaja kita ini berdoa kepada Allah Ta'ala, maka kita hendaklah bergantung hati kita kepada Allah sebagai hamba kepadanya. Kenapa kita berdoa? Sebab kita hamba, satu. Dan kita berdoa kepada Allah kerana kita diajar oleh Allah bahawa kita berhajat kepadanya. Jangan merasa diri kita tidak berhajat. Allazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesiapa yang menyombongkan diri daripada hamba aku, yakni tidak mau berdoa kepada aku, maka akan dimasukkan ke dalam api neraka Jahannam. Maka dikatakan bahawa kita berdoa menunjukkan sebagai kita hamba dan kita hanya berhajat kepada Allah Ta'ala, dan berdoa juga sebagai mengiktiraf bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha berkuasa di atas segala-galanya. Selamat datang daripada Shah Alam. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam kepada Ustaz.
Kemudian apabila sahaja kita berdoa kepada Allah, kita serahkan. Jangan kita ini tergopoh-gapah. Biasa orang kadang-kadang bila nak berdoa pada Allah, dia kalau boleh hari ini kita berdoa, besok nak sapa selalu. Jadi tentang masa bilakah yang Allah Ta'ala akan kabulkan, itu kita serah pada Allah. Apapun kita meyakini bahawa apabila kita berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doa kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman mengatakan bahawa engkau berdoalah kepada aku akan mustajab. Hanya bila orang tadi berdoa, kadang-kadang yu'ajjila lahu da'watahu, kadang-kadang Allah Ta'ala segerakan, kadang-kadang yudakhiraha lahu fil akhirah, kadang-kadang Allah Ta'ala tangguh diberi pada akhirat, kadang-kadang an yusrifa anhu minasu, kadang-kadang Allah Ta'ala sabit dia berdoa, Allah Ta'ala jauhkan dia daripada bala. Maka sebenarnya tugas kita berdoa, penyerahan hanya dan kita hanya menyerah kepada Allah Ta'ala selepas saja kita berdoa. Jadi bila kita disuruh berdoa bila-bila masa sahaja, apatah lagi bila kita ada hajat-hajat yang tertentu. Maka jangan tidak berdoa. Bahkan berdoa kepada Allah Ta'ala apa saja yang kita kendaki, sama ada ianya berkaitan dengan dunia dan lebih-lebih lagi lah berkaitan dengan akhirat. Maka Allah Ta'ala kabulkan pada waktu yang dikehendakinya. Allah Ta'ala kabulkan pada waktu yang dikehendaki oleh Allah. Ketika mana sahaja Allah Ta'ala memberitahu kepada Rasulullah SAW, tahun ini kamu pergi ke Mekah mengerjakan haji, mengerjakan umrah, namun sampai di kota Mekah tak boleh masuk. Walaupun dalam mimpi Rasulullah itu mengatakan pada tahun itu, tetapi yang terlaksana pada tahun akan datang. Maka sebenarnya Allah Ta'ala lah yang menentukan bilakah masanya kita, maknanya bilakah masanya Allah memberi apa yang kita doakan. Maka ikut masa siapa? Ikut masa Allah, bukan masa kamu. Bukan masa yang kita. Tiada pada waktu yang engkau kendaki, tiada pada waktu yang Allah kendaki, kerana khiyar Allah bagi hambanya itu terlebih baik. Khiyar adalah pilihan Allah. Selamat datang daripada orang kampung kita, Kampung Mengabak Tengah, Batu Buruk. Maknanya Waalaikumsalam yang memberi salam pada Ustaz. Maka kerana khiyar Allah, pilihan Allah adalah terlebih baik daripada khiyar hamba. Khiyar itu adalah pilihan, adalah daripada pilihan hamba. Jadi antara pilihan kita dengan pilihan Allah, pilihan Allah Ta'ala itu lebih baik. Kita berdoa nak tahun ini boleh pergi ke Mekah, tapi sampai masa tak dapat juga kita pergi ke Mekah. Maka kita kena faham itu pilihan kita, Allah tak ikut pilihan kita. Maka bila kita berdoa, kita kena mengikut pilihan Allah. Maka dia lebih baik, pilihan Allah lebih baik bagi dirinya, bagi diri kita. Kita hamba ini, apa makna hamba? Hamba ini adalah orang yang lemah, yang jahil. Hamba itu yang lemah, yang jahil, yang hina. Itulah hamba. Yang kaya, yang perkasa, yang mengetahui, itulah Allah. Maka Allah Ta'ala menentukan, dan pilihan Allah Ta'ala itu lebih baik. Maka hasilnya bagi tiap-tiap doa itu diperkenankan. Maka yang kita pegang dalam hati adalah setiap doa-doa kita yang baik itu akan diperkenankan oleh Allah. Ramai orang berniat dengan niat-niat yang baik. Alhamdulillah, ingin pergi ke Mekah. Ada yang ingin berhasrat ingin pergi ke Mekah. Ada yang berhasrat, kalau saya ada duit, saya akan memberi infak pada fakir miskin. Itu doa-doa yang baik. Maknanya doa-doa yang baik. Jadi doa-doa yang kita berdoa, kita inginkan itu Allah Ta'ala akan kabulkan. Hanya Allah Ta'ala menyatakan ud'uni astajib lakum. Aku kabulkan permintaan kamu, tapi Allah tak nyatakan pasti aku
terima engkau, maknanya secepat mungkin tidak. Maka tentang masa itu kita serah pada Allah. Maka ada orang berdoa hari ini, berdoa 10 tahun kemudian baru nampak apa yang dia doa. Begitulah juga maknanya, bukan kita, bahkan para Nabi sendiri pun ada yang berdoa sampai 80 tahun, maknanya ada yang doa sampai 30 tahun. Jadi dalam keadaan macam itu, tugas kita berdoa saja tugas kita. Dan ingat, jangan berputus asa bila mana apa yang kita minta itu kelihatan tidak tercapai. Jadi sebenarnya janji Allah Ta'ala kata, aku akan perkenankan akan permintaan kamu. Jadi kita kena pegang dalam hati. Kita kena pegang dalam hati, setiap permintaan kita akan diperkenankan oleh Allah. Tiada tertolak, dan takhir kurniaan itu tiada alamat ditolak. Dan Allah Ta'ala takhirkan, Allah Ta'ala menangguhkan, Allah Ta'ala tangguhkan maknanya kita punya doa tadi, permintaan kita, bukan bermakna Allah Ta'ala tolak. Bukan bermakna Allah Ta'ala tolak. Jadi Nabi SAW pernah berdoa dengan 3 doa. Yang pertama, Rasulullah meminta agar umatnya itu tidak ditimpa satu bala sebagaimana bala yang dikenakan pada umat-umat yang terdahulu. Habis semua, maknanya umat binasa. Maka Allah Ta'ala kabulkan akan doa Nabi. Kemudian Allah Ta'ala, Rasulullah minta supaya umat Islam ini diberi harta kekayaan. Maknanya diberi nikmat, kemudahan, harta kekayaan. Maka Allah Ta'ala, doa Rasulullah kabul. Sehingga kita tengok banyak hasil-hasil masuk dunia yang terdiri daripada minyak dan seumpamanya datang daripada bumi Islam, bumi umat Islam. Dan Rasulullah minta supaya umat Islam ini bersatu, semuanya bersatu. Maka doa yang ketiga ini tidak dikabulkan. Maka sampai hari ini kita tengok umat Islam tidak bersatu. Rasulullah pernah berdoa sebenarnya, tapi kita nak bagi tahu kita sebagai hamba, tugas kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita berdoa. Rasulullah mendoakan agar Abu Jahal masuk Islam. Rasulullah mendoakan agar Sayyidina Umar masuk Islam. Tetapi yang masuk Islam itu Sayyidina Umar Al-Khattab. Abu Jahal tidak masuk Islam. Rasulullah juga sentiasa mendoakan bapa saudaranya Abi Talib supaya beriman. Lalu pendapat ulama menyatakan bahawa tidak beriman. Tidak beriman Abi Talib, sehingga Allah menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi nak bagi tahu, tugas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah suka mendengar suara hamba-Nya yang meminta kepadanya. Tidakkah Allah Taala itu jemu mendengar suara hamba-Nya berdoa? Tidak. Allah Taala suka mendengar hamba-hambanya yang berdoa kepada Dia. Maka Allah perkenankan akan doa dia ini tidak ditolak. Maka ketahuilah kita perlu berdoa, dan kita kena pegang dalam hati Allah menerima akan doa-doa kita. Selamat datang daripada Kemasi, Kemudian dikatakan bahawa kalau Allah Ta'ala tangguhkan kurniaan dia itu, tidak bermakna Allah Ta'ala tolak, kerana bahawasanya Allah Ta'ala tidak mungkir janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak sekali-kali memungkiri janji. Maka jangan berputus asa. Jangan kata saya sudah putus asa dalam doa, saya tidak akan mau lagi berdoa, ataupun kenapa doa saya tidak kabul. Ini perkataan-perkataan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu kita serah saja kepada Allah, berdoa. Bila kita berdoa, kita serah kepada Allah Taala. Mungkin besok ada Allah segerakan, mungkin ada yang Allah Taala tangguhkan, mungkin apa yang dia doa atas muka dunia tidak dapat langsung di atas sampai dia mati, tetapi ternyata selepas dia wafat terlihat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
dengan menggantikan yang lain, seperti menggantikan dengan nikmat. Mengganti nikmat, duduk dalam alam barzakh, dalam kubur dapat nikmat. Itu kesan daripada dia berdoa di atas muka dunia. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa yang baik. Maka setelah kita berdoa, kita kena sabar, jangan kita ini tergopoh-gapah ataupun tidak sabar dengan Allah Ta'ala dalam doa kita. Dan sesungguhnya adalah antara doa Nabi Musa alaihissalam dan karam ini tenggelam Fir'aun itu 40 tahun. Maka lamanya Nabi Musa alaihissalam melihat Fir'aun ini telah menzalimi, melakukan kezaliman. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun, yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Maka Fir'aun ini telah menyembelih bayi-bayi lelaki dan juga membiarkan bayi-bayi perempuan. Maka Nabi Musa alaihissalam dia melihat bahawa Fir'aun dengan kesombongan dan Fir'aun itu dengan pengikutnya telah mempergunakan pemberian Allah Ta'ala, nikmat yang Allah Ta'ala beri kepadanya, yang terdiri daripada kerajaan yang besar, terdiri daripada pengikut yang ramai, harta yang banyak, kuasa yang besar. Tetapi dengan pemberian Allah Ta'ala itu, maka Fir'aun telah melakukan kezaliman. Maka dengan sebab itu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyatakan bahawa pemberian Allah Ta'ala tadi telah digunakan. Ya Allah, Fir'aun itu telah menggunakan pemberian kamu itu pemberian kamu dengan menyesatkan orang lain. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudhillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Dan berkata Nabi Musa, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan. Katanya Nabi Musa mengadu kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau telah memberikan Fir'aun dan juga pembesar-pembesarnya berupa perhiasan kekayaan dan kehidupan duniawi dalam kehidupannya. Rabbana liyudillu an sabilik. Wahai Tuhan kami, dengan kekayaan itu mereka telah menyesatkan orang ramai, mereka telah menyesatkan umat. Rabbana tumis ala amwalihim. Ya Allah, ya Tuhanku, binasakanlah harta mereka. Wasdud ala qulubihim, dan tutupkanlah hati mereka. Tutupkan hati mereka, fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Maka tutupkanlah hati mereka kerana mereka tidak beriman sebelum mereka melihat sesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihissalam mengadu kepada Allah Taala, lalu Allah memberitahu kepada Nabi Musa, sesungguhnya doa kamu itu dikabulkan oleh Allah Taala. Maka demikian Nabi Musa dan Harun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala memperkenankan doa Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah berkata, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Allah Taala mengatakan, qad ujibat da'watukuma, sesungguhnya telah diperkenankan akan permintaan kamu. Allah perkenankan akan permintaan kamu. Fastaqima, terus kamu berdakwah, terus kamu dalam kebaikan. Jadi bila kita berdoa kepada Allah, kita doa apa-apa, selepas kita doa, kita terus berjalan dengan kebaikan. Kadang-kadang dengan perkara-perkara yang kita lakukan boleh membawa kepada terhalang doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan kamu mengikut jalan orang yang tidak mengetahui. Jangan kamu ini maknanya
ikut jalan-jalan orang-orang yang membawa kepada kesesatan. Wahai Musa, jangan ikut cara mereka. Bahkan kamu berdoa dan kamu terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita berdoa dan terus berdoa, dan sebaik-baik kita berdoa itu dalam keadaan kita menyerah diri kepada Allah dan kita istiqamah di dalam doa kita, dan kita ini menerima segala apa yang Allah Taala berikan kepada kita. Lalu dikatakan bahawa disuruh kepada kita hari ini, apabila saja kita berdoa kepada Allah, kita ini kena serah saja. Bila kabulnya sudah tidak diambil kira, hanya menyerah pada Allah Taala. Cuba kita bayangkan bagaimana Nabi Musa dan Nabi Allah Harun itu telah berdoa kepada Allah. Allah menyatakan dengan segera bahawa doanya diterima oleh Allah Taala. Namun bilakah terlihat, maknanya terlaksana tenggelamnya Fir'aun tadi, maka ternyata tenggelamnya itu setelah 40 tahun Allah Ta'ala menyatakan doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa apabila sahaja kita ini berdoa kepada Allah, kita berserah kepada Allah, apa sahaja yang kita inginkan. Ada orang yang sakit, dia perlukan doa, maka dia perlu berdoa. Dan tidak salah kalau kita berdoa maknanya meminta doa daripada orang-orang yang soleh. Maka diceritakan bahawa seorang lelaki telah menziarahi satu orang ulama namanya Abu Abbas Al-Musi. Abu Abbas Musi ini guru kepada Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari ini. Guru dia. Pada waktu itu beliau dalam keadaan sakit. Ketika itu Abu Abbas Musi dalam keadaan sakit. Lalu berkata lelaki itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyembuhkan kamu. Lalu beliau pun diam dan tidak menjawab apa-apa. Kemudian si lelaki tadi berkata lagi, semoga Allah menyembuhkan kamu. Abu Abbas ini diam lagi, tak kata apa-apa. Maka setelah itu kata Syekh Abu Abbas Musi pula berkata, aku tidak memohon kepada Allah kesihatan, sebab aku sudah lama memohon kepada Allah tentang kesihatan. Dan apa yang aku rasakan sekarang ini dari penyakit aku adalah kesihatan dan keselamatan. Katanya Abu Abbas tadi, datang satu orang ziarah satu orang ulama. Nama ulama itu Abu Abbas Al-Musi. Kata satu orang tadi, moga-moga Allah Ta'ala sembuhkan tuan guru. Tuan guru tadi diam saja. Lepas tu dikatakan lagi, semoga Allah Ta'ala menyembuhkan tuan guru. Kata Abu Abbas Musi, dia kata, aku tidak memohon kepada Allah akan kesihatan, akan kesembuhan aku tidak memohon, tetapi aku memohon kepada Allah Ta'ala itu akan keselamatan, bukan kesembuhan tapi akan keselamatan. Maka dikatakan bahawa dia mohon akan keselamatan agar dia selamat. Jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita berdoa, yang penting adalah doa kita supaya kita tidak terputus hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu hari saya pernah pergi satu orang. Dia ni pernah jadi jiran kita. Kemudian dia sakit. Saya dapat berita beliau sakit. Bila dapat berita beliau sakit, saya pun pergilah ke hospital swasta. Maka bila saya pergi tu, rupanya dia dah keluar. Lepas pada tu katanya dia pergi ke hospital satu lagi. Maka saya pun pergi ke hospital satu lagi. Katanya dia dah keluar juga. Kemudian katanya ada di rumah. Selang berapa lama saya pun pergilah ke rumah beliau. Bila pergi ke rumah beliau, saya bagi tahu, kata saya dah pergi, dengar dia ada di hospital ni, saya pergi. Lepas tu pindah di hospital lain, saya pergi. Dia kata nasib baik ustaz tak mari. Dia kata kalau ustaz mari pun saya pun tak boleh buat apa-apa. Lalu dia kata, masa saya sakit, saya macam-macam doa pada Allah. Masa saya sakit,
sakit, saya berdoa. Saya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, bagi kalau aku sembuh. Dia cerita, dia kata, kalaulah saya sembuh, saya akan buat macam ni, macam ni, macam ni. Dia kata kalaulah dia sembuh, dia akan kata saya akan banyak mengaji, saya akan banyak berzikir, saya akan, maka saya fikir masa saya sakit, segala kelemahan saya dulu ataupun kelalaian saya dulu, saya mari terlintas dalam hati. Maka saya niat saya nak memperbaiki ni bila saya sembuh. Bila saya sembuh daripada penyakit. Sembuh daripada penyakit. Kata beliau, alhamdulillah Ustaz, Allah Ta'ala bagi sihat. Lalu dia tunjuk obat-obat yang dia makan. Makan, dia kata alhamdulillah makan obat ni sembuh Ustaz. Tapi satu saja Ustaz, apa yang saya kata dahulu masa saya sakit, kalaulah saya sihat, saya akan buat macam ni, saya akan bangun malam, saya akan berzikir banyak. Tapi tak buat juga Ustaz. Masa sakit tu macam-macam hari, tapi masa sihat jadi lara balik, jadi lupa balik. Jadi lupa balik, kata dia. Inilah penyakit kita. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah. Ketika sakit kita berdoa supaya Allah Ta'ala sihat. Masa kita sakit kita kata, ya Allah, kalau Engkau sihatkan aku akan jadi hamba-Mu yang soleh. Aku akan banyak baca Quran, berzikir dan seumpamanya. Lalu ketika mana Allah Ta'ala bagi sihat, tapi kita tak boleh nak buat. Inilah yang dimaksudkan oleh Abu Abbas Mursi. Abu Abbas Mursi kata, aku tidak mohon kesihatan, tapi aku mohon keselamatan. Aku memohon kepada keselamatan iman. Jangan sampai kita sihat jadi kita rosak iman kita, lupa pada Allah Ta'ala. Lalu kata Abu Abbas, lihat ulama ini yang memahami, dia mengatakan, aku tidak mohon kesihatan, tetapi aku mohon keselamatan. Keselamatan agar hati kita selamat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa Nabi SAW bersabda, sentiasa makanan khaybar. Maknanya makanan yang mengandung racun yang termakan oleh baginda selalu mengganggu kesihatan saya. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh satu orang wanita. Lalu wanita itu memberi daging kambing kepada Rasulullah, sedangkan di dalam daging kambing itu adanya racun. Lalu Rasulullah mengatakan bahawa makanan khaybar, iaitu makanan yang saya dapat dahulu, kata Rasulullah, ada mengandungi racun, selalu mengganggu kesihatan saya, dan sekarang sungguh telah hilang lenyap kebingungan saya. Lalu dikatakan bahawa Rasulullah SAW pernah termakan racun menyebabkan terganggu kesihatan. Namun Rasulullah kata dia sungguh telah hilang kebingungan saya, yakni Allah Ta'ala telah memberi penjagaan kepada baginda sehingga dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita bukan minta sihat saja. Bila kita minta sihat, takut sihat kita jadi lalai. Kita minta bila Allah memberi kesihatan, Allah juga menjaga kita di dalam kesihatan tadi. Maka katanya, aku tidak mohon kesihatan, tapi aku lebih memohon keselamatan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah memohon kesihatan dan keselamatan. Kesihatan dan keselamatan, dia benar, keselamatan iman, keselamatan hati, keselamatan ibadat, mana keselamatan dari segi akhlak dan seumpamanya. Jadi dikatakan bahawa memohon, Sayyidina Abu Bakar dia pernah mohon kedua-duanya. Aku memohon kepada Allah, memohon kesihatan dan keselamatan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, walaupun dia mohon keselamatan dan juga kesihatan, namun Sayyidina Abu Bakar wafat disebabkan keracunan. Ada ulama menyatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini wafat kerana dua. Satu, kerana terkesan daripada racun. Yang kedua adalah kerana kesan daripada rindunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya walaupun minta supaya selamat sihat, tetapi Allah Ta'ala beri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq termakan racun, lalu membawa kepada kematian. Jadi nak bagi tahu, tugas kita berdoa kepada Allah, serah kepada Allah mengikut apa yang Allah Ta'ala bagi. Namun bagaimana Sayyidina Abu Bakar sudah mohon satu kesihatan, satu keselamatan, ternyata Sayyidina Abu Bakar sakit, selalu ternyata Sayyidina Abu Bakar tidak selamat, bawa kepada kematian.
ia tidak selamat daripada kesan racun, tetapi Sayyidina Abu Bakar wafat dalam keadaan mendapat keredaan Allah Ta'ala, wafat dalam keadaan maknanya dalam keadaan Allah Ta'ala meredai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitulah juga dengan Sayyidina Umar Al-Khattab dan juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka dikatakan bahawa tugas kita berdoa kepada Allah Ta'ala dan menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala selepas kita berdoa kepadanya. Kemudian dikatakan lagi, diceritakan bahawa daripada Yahya ibnu Sa'id, daripada Yahya ibnu Sa'id radhiyallahu anhu, katanya telah aku lihat Tuhan dalam tidurku. Katanya dia bermimpi jumpa Allah. Macam mana dia mimpi jumpa Allah, wallahu alam. Maknanya dalam mimpi dia boleh mengadu pada Allah, Allah beri jawapan. Begitu. Maka katanya, wahai Tuhanku, berapa kali aku mendoakan akan dikau. Katanya Yahya ibnu Sa'id ini dalam mimpinya dia mengadu kepada Allah. Maknanya dia kata, ya Allah, aku telah beberapa kali berdoa akan dikau, maka tiada engkau perkenankan bagi doaku. Kata dia, aku dah berdoa tapi nampaknya engkau tak perkenan lagi akan doaku. Kata Yahya ibnu Sa'id ini. Kata Yahya ibnu Sa'id. Lalu katanya lagi, kata Yahya ibnu Sa'id, kata saya dah berdoa, ya Allah, saya telah baca banyak kali dia berdoa, maka ternyata bahawa engkau tidak perkenankan akan doaku. Maka firman-Nya, aku gemar mendengar suaramu, kata Allah. Kata Allah, aku dengar suaramu, aku gemar suka mendengar suaramu. Di antara suara yang disukai oleh Allah ada suara orang yang meminta. Di antara suara yang disukai oleh Allah ada suara orang yang merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuilah, apabila seseorang itu ataupun apabila orang mula menjauhi kamu dan menyebabkan kamu mengadu, mendekatkan diri kepada Allah, itu tanda Allah sedang berdampingan denganmu. Maka kata Allah kepada Yahya ibnu Sa'id, setelah Yahya ibnu Sa'id kata, engkau tidak kabul permintaan aku, Allah Ta'ala mengatakan, tidak, sebenarnya aku gemar mendengar suaramu dan terkadang adalah menyalahi. Kadang-kadang sebab kamu tidak tercapai lagi apa yang kamu minta, ada benda yang menyalahi kerana ketiadaan syaratnya. Tidak cukup syarat dia dalam doa, tidak cukup rukun di dalam berdoa, dan tidak menjaga adab di dalam berdoa. Jadi apabila sahaja kita ini berdoa, jangan kita anggap, kita kata Allah tak kabul. Jangan. Allah tu tak kabul permintaan kita, dan jangan juga kita merasa Allah tidak mendengar doa kita. Allah Maha mendengar doa kita. Jangan pula kita merasa Allah tidak hiraukan doa kita. Allah mengambil kira doa kita sebenarnya. Tetapi kadang-kadang bila doa itu tertangguh, apa-apa yang kita nak tadi tertangguh, bila saja tertangguh, jangan kita menyalahkan Allah sambil berkata, kenapa engkau tidak menerima akan doaku, kenapa engkau tidak kabul. Jangan memandang kepada Allah, tapi memandang kepada kita. Boleh jadi ketika mana kita berdoa, kita tidak menepati syaratnya. Boleh jadi ketika berdoa kamu tidak memuji Allah. Boleh jadi ketika mana berdoa kamu tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi ketika mana kamu berdoa hati kamu tidak tumpu kepada Allah Ta'ala, hati kamu mengingati yang lain. Ketika mana kamu berdoa, boleh jadi juga bila kamu berdoa kepada Allah Ta'ala, kamu bagaikan memaksa Allah. Jadi tengok, boleh jadi tak menepati syarat, boleh jadi tidak menepati rukun-rukun, boleh jadi tidak ada adab, dan maknanya ketiadaan menjalani jalan yang sebenar apabila tidak mengikut peraturan-peraturan di dalam berdoa. Maka dengan sebab itu boleh jadi doa itu ditangguh. Bukan doa itu tidak ditolak, doa itu ditangguh. Allah Ta'ala menangguhkan lagi. Kata ulama,
apabila kamu dipilih, apabila kamu sentiasa berdoa, sebenarnya kamu sudah dipilih termasuk orang yang suka berdoa. Maknanya kalau kamu doa sama, kamu sudah dipilih oleh Allah, termasuk orang yang suka berdoa. Bermakna kamu termasuk di kalangan orang-orang yang suaranya disukai oleh Allah Ta'ala mendengarnya. Allah suka mendengarnya. Maka bila Allah suka mendengar suara seseorang itu, Allah jadikan seseorang itu suka berdoa kepada dia, suka meminta-minta kepada dia. Hanya kadang-kadang kita ini bila kita inginkan kepada Allah, kita berdoa bersungguh-sungguh, meminta bersungguh-sungguh. Bila kita tak dapat, kita kecewa dan kita ini putus asa. Ataupun bila kita dapat apa yang kita minta, kadang-kadang kita melupai Allah. Ini tidak menepati kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan lagi, setengah daripada syarat doa itu. Apa dia? Setengah daripada syarat doa. Syarat doa itu tiada istijal. Apa makna tiada istijal? Tiada tergopoh-gapoh. Tiada terburu-buru. Jangan terburu-buru dalam berdoa. Para jamaah sekalian, kalau kita berdoa, jangan kita doa hari ni seolah-olah besok mesti siapa apa yang kita minta. Jangan. Maka syarat berdoa tadi, jangan istijal, jangan terburu-buru. Dan iaitu tanda seorang itu terburu-buru dalam berdoa, setelah dia berdoa lalu dia kata mendoa maka tiada diperkenankan bagi doaku. Kata dia, ini tanda seorang yang terburu-buru dalam doa. Apabila dia berkata Allah Ta'ala tidak perkenan akan doaku. Siapa yang mengatakan demikian? Saya sudah berdoa Ustaz, tetapi Allah tak perkenankan doa saya. Siapa yang mengatakan perkataan ini, bermakna dia adalah orang yang tidak menepati syarat dalam berdoa. Jangan berdoa, bermakna awal-awal lagi dia telah meletakkan bahawa Allah tidak kabulkan doanya. Jangan kita baik sangka dengan Allah, ya Allah, apa saja aku berdoa padamu, aku yakin engkau menerima akan doa aku. Maka doalah, doa mati husnul khatimah, doa dapat nikmat dalam kubur, doa Allah Ta'ala murahkan rezeki, doa wafat dalam keadaan taubat nasuha, doa saja walau macam mana keadaan kita, kita banyak dosa sekalipun, doa. Maka jangan kamu terburu-buru di dalam berdoa. Bukti orang terburu-buru menyatakan saya sudah berdoa, Allah Ta'ala tidak perkenankan akan doa. Kata Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdi radhiyallahu anhu, tiap-tiap orang yang tiada di dalamnya doa meninggalkan bagi ikhtiar. Kalau seorang itu berdoa, maka ketika mana dia berdoa, dia ada pilihan dia. Betul? Dia ada pilihan dia. Maka dia pun berdoa. Maka dalam doa dia pilih, apa dia pilih? Dia doa, dia kata, dia pun minta pada Allah Ta'ala. Seperti dia kata tahun ni dia nak pergi haji. Ataupun dia kata dia berdoa supaya perniagaan dia maju. Ataupun dia berdoa supaya Allah Ta'ala naik pangkat. Maka ketika mana dia berdoa itu, dia ini meletakkan bahawa harapan yang tinggi dengan apa yang dia minta, lalu Allah Ta'ala tidak kabulkan apa yang dia minta, lalu dia kecewa. Kalau begitu bermakna dia terlalu bersandar dengan apa yang dia minta. Dia berpegang dengan apa yang dia minta, sedangkan Allah suruh serah, meminta apa saja yang kamu minta. Penyerahan, yang penting kamu serah pada Allah Ta'ala. Lepas pada tu Allah akan tentukan yang mana satu. Jadi sesiapa yang berdoa kepada Allah Ta'ala, bila mana dia berdoa kepada Allah Ta'ala, dia tiada meninggalkan bagi ikhtiarnya. Dia tak tinggalkan pilihan dia. Dia nak Allah pilih hak dia nak.
Dia nak Allah Taala pilih dia nak. Dia tak serah pilihan Allah. Dia tak nak yang Allah pilih. Dia nak Allah pilih hak dia nak, hak dia pilih. Boleh faham tak? Maknanya dia nak Allah Taala tu ikut hak dia nak ni. Kalau boleh nak begitu, maka sesiapa yang berdoa, dia tidak meninggalkan pilihan dia. Dia tidak meninggalkan pilihan dia. Bukti orang yang tidak tinggal pilihan dia, iaitu apabila dia tak dapat apa yang dia pilih, dia putus asa, dia kecewa. Dia kecewa. Maka sesiapa yang tiada meninggalkan ikhtiarnya dan redha hak Allah Ta'ala, dan dia tidak redha dengan pilihan Allah, dia tidak redha dengan pilihan Allah Ta'ala, maka iaitu orang yang istidraj. Istidraj di sini adalah orang yang terpedaya, orang yang tertipu daya. Maknanya, jadi gini para jemaah, setelah kamu semua berdoa, setelah doa yang kamu minta itu ternyata Allah tidak memberi, jangan kamu kecewa, jangan kamu bersedih. Tetapi kamu melihat Allah Ta'ala, dia telah memilih yang lebih baik bagi kamu. Apa pilihan yang baik bagi kita itu? Iaitu tidak mengikut kehendak kita. Maknanya, jadi sesiapa yang kecewa di dalam doa, bermakna dia tertipu daya. Makna dia orang yang tertipu daya. Baik, lalu dikatakan lagi di sini, maka dia ini pada orang yang dikata baginya, sampaikan oleh kamu hajatnya, maka bahawasanya aku benci akan mendengar suaranya. Maka orang itu seperti dia kata apa? Ya Allah, tolonglah kabulkan hajat saya ini. Maka dalam hatinya seolah-olah dia tidak mau pilihan yang lain, dia nak pilihan ini. Ya Allah, kabulkanlah pilihan aku. Allah menyatakan, aku tidak suka mendengar suara ini. Jadi jaga-jaga para jemaah. Jaga-jaga para jemaah, kita hari ini belajar adab. Belajar adab ketika mana kita bersama dengan Allah Ta'ala. Maknanya, jadi ketika mana seseorang itu kata, seorang itu dia berdoa, dia kena terima apa yang Allah tentu. Jangan dia letak doa, dia berdoa, dia nak pilihan dia saja. Pilihan dia sahaja. Dan seandainya ada yang Allah beri yang lain, dia tidak mau, dia kecewa. Maka ini orang yang tertipu daya. Lalu setelah begitu, bila dia letak dalam hati dia, dia nak yang ini sahaja, lalu dia berkata, ya Allah, tolong kabulkan hajat aku. Allah mengatakan, aku tidak suka mendengar suara ini. Aku tidak suka mendengar suara ini, walaupun dia berdoa. Jadi jaga-jaga para jemaah. Ini kita kena memahami, kita tidak boleh mendesak-desak Allah. Kita tidak boleh suruh Allah mengikut kehendak kita. Tak kira lah kalau kita kata kita nak satu pada satu orang, kalau lelaki perempuan, kita doa pada Allah, biar Allah beri pada yang kita dapat memiliki perempuan tadi ataupun lelaki tadi. Maknanya lelaki tadi, tapi kita dalam keadaan macam tu tak dapat, kita kecewa. Maka ini tertipu daya di dalam doa. Tertipu daya dalam doa. Doa macam ini suaranya tidak diketahui, tidak digemari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan bahawa bahawasanya aku benci akan mendengar suaranya. Maka apabila ada di dalam doanya serta ikhtiar Allah, tapi kalau ada doa dia doa begitu, tetapi dia terima je apa Allah Ta'ala nak bagi. Walaupun dia minta begitu, dia minta, ya Allah, ya Tuhanku, saya nak maknanya dia kata, contoh saja ni, dia ingin satu perniagaan, ada satu projek perniagaan. Jadi perniagaan itu dia nak, lepas tu perniagaan itu ditenderkan. Ada orang lain pun minta juga buat projek pembangunan contohnya. Orang lain pun minta, dia pun minta. Lalu dia pun minta lah dengan sembahyang hajat, dia berdoa pada Allah Ta'ala. Jadi ketika sembahyang hajat itu, dia memang berserah pada Allah. Kalau dapat, Alhamdulillah. Kalau tak dapat, tak apa. Dia
maknanya. Tapi sebagai hamba dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau macam itu, pilihan dia dengan pilihan Allah, dia terima. Walaupun dia ada pilihannya dia nak projek tu, tapi dia terima pilihan Allah kepada dia tadi. Dengan erti kata, kalau dia tak dapat, dia tak kecewa. Kalau orang berdoa macam ini, maknanya ketika mana dia berdoa, dan apabila ada doanya serta ikhtiar hak Allah Ta'ala, tiada serta ikhtiar dirinya, dia tak ada ikhtiar dirinya, tak kisah kalau Allah Ta'ala tak beri pun tak apa, maknanya tak kisah, kerana dia lebih suka menerima ikhtiar Allah, maka Allah perkenankan akan doa dia. Ini salah satu caranya bila kita mana berdoa kepada Allah, di dalam doa kita meminta agar Allah perkenankan hajat kita, tetapi hati kita terima apa saja yang Allah Ta'ala bagi. Maka dalam keadaan macam itu, hajat kita ada, hajat Allah ada, dan kita lebih menerima hajat Allah, kehendak Allah. Hajat kita ada, kehendak Allah ada, kita lebih terima kehendak Allah Ta'ala, maknanya. Maka Allah mengatakan, sesiapa yang dalam doanya demikian rupa, Allah Ta'ala mengatakan, aku kabulkan akan hajatnya. Itulah para jemaah, nak hajat kita dikabulkan, kita ini maknanya mohon kepada Allah dan kita terima hati kita apa saja pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata setengah orang yang arif, apabila dikehendaki Allah bahawa diperkenankan doa hambanya itu, nasai dikurniakannya akan ittiral. Jadi kalaulah katanya seorang arif billah, apabila saja Allah nak kabulkan hajatnya, Allah Ta'ala jadikan dia ini dalam keadaan ittiral. Apa makna ittiral ni? Maknanya dalam keadaan dia ini terpaksa. Apa makna terpaksa? Allah Ta'ala jadikan dia benar-benar berhajat kepada Allah. Benar-benar berhajat kepada Allah. Ini tanda Allah Ta'ala nak kabulkan hajat dia. Ya, Allah Ta'ala jadikan dia ini dalam keadaan keterpaksaan. Apa maksud dia? Okey, contohnya beginilah. Contoh dia apabila sahaja dia ini berdoa, antara yang dia doa tu, dia mohon supaya tiba-tiba dia pun berdoa, tiba-tiba Allah Ta'ala uji dia, apa, anak dia sakit yang begitu berat. Jadi bila sakit yang berat, dia ketika itu dia berdoa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan dia benar-benar serah kepada Allah Ta'ala. Maka Allah menyatakan, hamba aku dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan betul-betul menyerahkan diri kepada aku, maknanya menyerahkan diri kepada aku akan menerima akan permintaannya. Tak dengar suara Suara jelas tak Nanti kita adjust sikit. Dapat dengar tak? Jelas Okey. Okey, alhamdulillah. Minta maaf kalau suara saya tak jelas. Okey, alhamdulillah. Baik. Begini, apabila seseorang itu okey, baik. Apabila seseorang itu Allah nak kabulkan hajat dia, Allah Ta'ala jadikan dia ini dalam keadaan benar-benar berhajat kepada Allah. Benar-benar berhajat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa al-ard ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Okey, ya jelas. Okey, alhamdulillah. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang benar-benar mengharap apabila dia berdoa pada aku? Maknanya apabila Allah Ta'ala itu nak kabulkan hajat seseorang, Allah Ta'ala jadikan dia benar-benar berharap kepada Allah.
Dia akan benar-benar berharap kepada Allah, kerana Allah Ta'ala menyatakan siapakah lagi yang akan menerima permintaan apabila seseorang itu benar-benar berhajat kepada Allah. Okey, alhamdulillah, kalau dengar alhamdulillah. Kemudian dikatakan lagi, kita sambung sikit lagi ya, dan kata setengah mereka itu bermula muttarun, orang yang benar-benar berhajat, orang yang terpaksa, yang benar-benar berhajat itu tiada mustahak hamba itu akan dia pada dirinya pada sekalian hal. Jadi maknanya orang yang bila mana saja dia benar-benar berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam keadaan itu dia benar-benar berlaku penyerahan diri kepada Allah, menerima apa yang Allah Ta'ala tentukan. Doa yang diambil dalam Al-Quran, contoh doa Nabi Ayub macam mana Ustaz? Doa dalam Al-Quran, banyak doa dalam Al-Quran tak kira doa Nabi Ayub. Ustaz pun lupa doa Nabi Ayub mana. Kalau Nabi Yunus ingat insya-Allah. Maknanya kita mengambil doa dalam Al-Quran itu pun bagus, tidak ada masalah. Doa para nabi, para aulia itu tidak menjadi masalah. Hanya kita nak bagi tahu apa yang kita baca hari ini, ketika mana kamu berdoa hati kamu benar-benar berharap kepada Allah. Ustaz nak ceritakan satu kisah. Ada satu orang itu, dia ini berdoa, dia selalu beramal ibadat kepada Allah Ta'ala, beribadat kepada Allah Ta'ala dengan amal yang saleh. Satu hari Allah Ta'ala dan selepas dia berhajat, dia beribadat, dia berdoa seperti biasa. Satu hari dia ditimpa satu ujian. Bila dia ditimpa satu ujian, maka hatinya benar-benar berharap agar Allah Ta'ala kabulkan hajat dia. Sebagai contoh, anak dia sakit. Lalulah dia menyebut amal ibadat dia, ya Allah, Kau terimalah permintaan aku, ya Allah. Aku sudah sembahyang malam, aku dah banyak berzikir, aku dah banyak ibadat. Lalu dia cerita akan kebaikan dia. Namun setelah dia berdoa, tidak terlihat lagi ada perubahan atas doa dia. Selepas daripada itu, dia pun mula muhasabah dirinya. Setelah dia muhasabah dirinya, dia bertukar doa dia. Apa doa dia? Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau kabulkan hajatku. Sungguh aku bertaubat padamu. Ampunkanlah dosaku. Ampunkanlah dosaku. Aku hamba-Mu yang lemah, aku hamba-Mu yang hina. Lalu dia maknanya setelah dia muhasabah, dia bertukar doa dia, menganggap bahawa dia ini sebagai hamba yang lemah, hina, yang benar-benar berharap kepada Allah Ta'ala. Selepas daripada itu, ternyata doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya itu boleh rujuk surah Anbiya ayat 83. Maka lepas daripada itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima akan doa dia, permintaan dia. Jadi kesimpulan kita pada malam ini yang pertama, kita mesti berdoa sebab kita hamba. Allah Ta'ala menyuruh kita berdoa sebagai memberitahu kepada kita bahawa kita benar-benar berhajat kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita berdoa supaya memberi pengajaran kepada kita bahawa Allah Ta'ala lah yang berkuasa di atas segala sesuatu, dan Allah menerima akan doa hamba-hambanya, kecuali apabila hambanya itu tidak menepati syarat, seperti memakan harta yang haram, ada hasil-hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak menjaga hubungan baik dengan makhluk seperti ibu bapanya, dengan gurunya, dengan jirannya, maka boleh membawa doanya tidak terangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ketika mana kita berdoa, kita jangan terburu-buru, kita kena serahkan kepada Allah, kita menerima apa yang Allah Ta'ala berikan
kepada kita. Beri kepada kita, dan kita jangan kecewa dengan doa kita yang kita minta tidak didapati. Bahkan kita kena meletakkan bahawa itu pilihan Allah lebih baik, dan Allah akan memberi kepada kita sesuatu yang lebih baik. Bahkan Nabi SAW menyuruh kita berdoa. Apabila kamu ada hajat, sembahyanglah kamu. Mintalah hajat, sembahyanglah 2 rakaat. Iza in kana lahu hajatan falyarka' raka'ataini. Kalau kamu ada hajat, maka kamu sembahyanglah 2 rakaat. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, banyakkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berzikir kepada Allah. Zikir antaranya ya Latif sebanyak-banyak. Ada ulama kata sesiapa yang nak berdoa dimulakan dengan membaca bismillah sebanyak 786 kali. Bila dibaca 786 kali, lalulah dibacanya doa. Begitu juga ada ulama kata hendaklah membaca Al-Fatihah. Maknanya ada baca 11 kali, lepas tu berdoalah kepada Allah. Ada yang mengatakan baru 40 kali. Itu pandangan-pandangan ulama. Yang paling penting kita disuruh berdoa kepada Allah dan kita menerima pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Jadi apabila kita berdoa kepada Allah, berdoalah dengan bersungguh-sungguh dan jangan buruk sangka dengan Allah. Allah Ta'ala akan kabulkan segala hajat-hajat kita. Walau kita banyak dosa, walau kita lemah, walau kita dalam keadaan lalai kepada Allah Ta'ala, berdoalah kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberi kepada kita, mengampunkan kita dan menerima amal kita. Ingat, Allah bersama dengan orang yang hatinya benar-benar dengan Allah. Allah bersama dengan seseorang yang hatinya benar-benar berharap kepada Allah, dan Allah bersama dengan seseorang yang hatinya sudah remuk dengan makhluk. Macam-macam orang kata kita, macam-macam orang fitnah kita, ketika itu kita sudah remuk dah hati kita dengan makhluk. Ketika itu Allah Ta'ala mengatakan bahawa aku menerima akannya. Doa saya ada dalam kitab baca Bani Sa'dul Daraini, dia kata zikir ya Latif 1000. Lepas tu doa mohon kepada Allah Ta'ala. Itu pun boleh juga. Jadi nak bagi tahu bahawa apabila saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan doa kita ini maknanya dalam keadaan menepati syarat, rukun dan seumpamanya. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala kabulkan segala hajat-hajat kita. Kami mohon padamu ya Allah, di antara jemaah kami, sahabat-sahabat saya ya Allah, ada di kalangan mereka yang sakit, Kau sembuhkannya ya Allah. Yang sempit rezeki, Kau luaskannya ya Allah. Yang ada masalah, sama ada masalah keluarga, isteri, anak-anak, Kau selesaikan masalahnya ya Allah. Yang lemah tubuh untuk beribadat, Kau beri kekuatan untuk beribadat ya Allah. Yang tidak mampu meninggalkan maksiat, Kau beri kekuatan untuk meninggalkan maksiat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, agar Engkau menjaga iman kami ya Allah, jaga akidah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, agar Engkau angkatlah wabak ini secepat-cepatnya ya Allah, sehingga kami boleh sembahyang berjemaah dengan lebih sempurna lagi, supaya kami boleh sembahyang Jumaat, supaya majlis-majlis ilmu akan terus subur ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau peliharalah ulama-ulama yang masih ada ya Allah, kerana sesungguhnya dalam waktu yang terdekat baru-baru ini ya Allah, telah banyak Engkau memanggilnya ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, Engkau peliharalah alim-alim ulama yang masih ada lagi ya Allah, dan kami mohon padamu ya Allah, agar Engkau memberi kebaikan kepada kami semua ya Allah yang mendengar pengajian ini ya Allah. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, sehingga kami mampu beramal, sehingga kami merasa takut kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon husnul khatimah ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang mendapat kebaikan di sisi-Mu ya Allah. Kami lemah, kami hina, kami banyak dosa ya Allah, namun
Kami memandang kepada rahmat-Mu ya Allah. Kami memandang kepada keampunan-Mu ya Allah. Sungguh rahmat-Mu lebih besar daripada dosa kami ya Allah, sebagaimana yang dijatuhkan oleh ulama ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, jangan Kau jadikan kami orang yang lalai ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kami ingin bertemu dengan semua sahabat-sahabat yang ada bersama kami ya Allah. Kami ingin bertemu dengan mereka di syurga-Mu nanti ya Allah. Masukkan kami dalam syurga ya Allah. Tulis nama-nama kami semua di kalangan hamba-Mu yang saleh. Jangan Kau wafatkan kami kecuali husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian saja yang dapat disampaikan. Minta maaf, Ustaz bukan orang alim, begitu juga bukan orang yang saleh. Kalaulah penyampaian Ustaz ini ada yang masih tidak memahami, sila rujuk kepada orang yang lebih alim, yang lebih soleh agar dapat manfaat. Ustaz hanya menyampaikan apa yang Allah kurniakan kepada Ustaz. Doakan agar Allah Ta'ala menambahkan ilmu untuk memberi manfaat, beri kekuatan untuk amal, dan begitulah juga kepada para jamaah sekalian. Moga-moga kita bertemu lagi malam besok insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala. Satu lagi nak pesan, siapa yang belum lagi daftar 100 bayar 100, lepas tu 300 setiap hari. Wah, maknanya 400. Apa dia tu? Selawat Nabi ya. Berselawat Nabi. Dan sesiapa yang tidak habis lagi puasa 6 Syawal, kalau boleh semua puasa 6 Syawal. Kalau tak boleh puasa 6 Syawal pun banyakkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita bertemu lagi. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Allah, Ustaz sayang antum semua. Sekian saja. Wallahu a'lam.